Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Petang ini satu lagi pendedahan yang luar biasa akan saya sampaikan kepada Anda. Tapi sebelum itu tolong tekan butang subscribe dan share video ini kepada semua orang supaya orang tahu inilah isu terkini dan paling mengejutkan melibatkan Muhyiddin Yassin. Hari ini kerajaan digesa untuk audit penyelesaian Muhyiddin dengan Goldman Sachs. Anda pasti masih ingat siapa ini Goldman Sachs. Goldman Sachs ialah antara syarikat ataupun firma yang terlibat penuh di dalam pendakwaan 1MDB melibatkan uang yang berbilion-bilion ringgit. Oleh sebab itu, ada satu gesaan yang amat mengejutkan Muhyiddin Yassin dan mungkin akan menyebabkan Muhyiddin Yassin sakit kepala sepanjang malam ini dan esok apabila kerajaan digesa audit penyelesaian Muhyiddin dengan Goldman Sachs. NGO aliran menggesa audit forensik dijalankan terhadap penyelesaian yang dicapai Bank Goldman Sachs dengan kerajaan Malaysia berhubung 1MDB pada Julai 2020 ketika Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Kumpulan itu berkata pentadbiran sekarang di bawah Perdana Menteri Anwar Ibrahim perlu meneliti penyelesaian AS 2.5 bilion yang dilaporkan dan aku janji AS 1.4 bilion untuk aset boleh diperoleh semula, angka yang jauh lebih rendah daripada anggaran AS 9.6 bilion yang dianggarkan oleh bekas peguam negara Tommy Thomas. Memetik petikan daripada memori Thomas, My Story Justice in Wilderness, aliran menyoal jika terdapat persetujuan berasingan yang dicapai oleh Muhyiddin dengan Muhyiddin. Aliran menggesa kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim untuk melihat rekod pentadbiran terdahulu. Adakah Goldman Sachs bersetuju dengan angka yang lebih tinggi diletakkan kerajaan Malaysia sebelum penyelesaian oleh Muhyiddin soal aliran? Jika ya, adakah terdapat perjanjian yang ditandatangani antara kerajaan dengan Goldman Sachs untuk jumlah yang lebih tinggi itu? Sekiranya terdapat perjanjian sedemikian yang tidak didedahkan kepada umum, kami menggesa kerajaan Anwar untuk mendedahkan perjanjian itu kepada umum, kata kumpulan aktivis dan intelektual awam itu lagi. Aliran berkata kerajaan harus menumpukan sebarang siasatan terhadap dakwaan yang terkandung dalam memori Thomas mengenai bab khusus membabitkan Goldman Sachs. Bulan lalu, ahli Parlimen Titiwangsa Johari Ghani turut menggesa siasatan terhadap penyelesaian itu. Pada masa itu, Johari berkata Goldman Sachs sebagai penasihat kewangan dan pengurusan utama untuk 3 bond yang diterbitkan oleh 1MDB bernilai 6.5 bilion US dollar telah meraih yuran kos 606 juta dalam proses itu. Saudara-saudara sekalian, inilah pendedahan yang paling mengejutkan dan kita perlu setujui. Saya juga bersetuju dengan apa yang digesa oleh NGO aliran ini supaya audit forensik dijalankan terhadap penyelesaian yang dicapai antara Bank Goldman Sachs dengan kerajaan Malaysia berhubung 1MDB yang di bawah pimpinan Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri pada ketika itu. Ini kerana apa yang dilaporkan dalam sebuah buku yang bertajuk My Story Justice in Wilderness menulis bahawa Anwar Ibrahim perlu meneliti penyelesaian 2.5 bilion yang dilaporkan dan aku janji AS 1.4 bilion untuk aset boleh diperoleh semula, angka yang jauh lebih rendah daripada anggaran AS 9.6 bilion yang dianggarkan dalam buku tersebut. Aliran menyoal jika terdapat persetujuan berasingan yang dicapai oleh Muhyiddin. Aliran menggesa kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim untuk melihat rekod pentadbiran terdahulu. Adakah Goldman Sachs bersetuju dengan angka yang lebih tinggi diletakkan kerajaan Malaysia sebelum pimpinan Muhyiddin Yassin atau sebelum penyelesaian antara Goldman Sachs dengan Muhyiddin Yassin? Jika ada, adakah terdapat perjanjian yang ditandatangani antara kerajaan dan Goldman Sachs untuk jumlah yang lebih tinggi itu?
Sekiranya terdapat perjanjian sedemikian yang tidak didedahkan kepada umum, kami menggesa Kerajaan Anwar untuk mendedahkan perjanjian itu kepada umum. Aliran juga berkata, kerajaan harus menumpukan sebarang siasatan terhadap dakwaan yang terkandung dalam memori Thomas mengenai bab khusus membabitkan Goldman Sachs. Bulan lalu, ahli Parlimen Titiwangsa Johari Gani turut menggesa siasatan terhadap penyelesaian itu. Pada masa itu, Johari berkata Goldman Sachs sebagai penasihat kewangan dan pengurus utama untuk 3 bond yang diterbitkan oleh 1MDB bernilai AS 6.5 bilion telah meraih yuran AS 606 juta dalam proses itu. Ikuti terus ulasan ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Petang ini kita nak buat pendedahan tentang pengakuan daripada Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim yang amat mengejutkan kita semua. Anwar Ibrahim kata, bukan cari salah, saya mahu dapatkan semula dana projek disalah urus. Ini susulan daripada beberapa kenyataan daripada parti pembangkang menyatakan bahawa Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri hanya sekadar mencari salah ataupun salah daripada kerajaan terdahulu. Mereka mengatakan bahawa berhentilah untuk mencari salah daripada pemerintah ataupun takbir yang terdahulu. Kali ini Anwar Ibrahim kata, bukan cari salah, saya mahu dapatkan semula dana projek disalah urus. Perdana Menteri Anwar Ibrahim membayangkan kemungkinan mengkaji semula lebih banyak kontrak kerajaan sebagai sebahagian daripada usaha untuk mendapatkan semula dana yang disalurkan kepada projek yang disalah urus. Dalam ucapan dasar Kongres khas Parti PKR hari ini, Presiden parti itu menyebut mengenai program Jana Wibawa yang pada mulanya memberi manfaat kepada rakyat, tetapi akhirnya menyaksikan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin menghadapi tuduhan rasuah dan salah guna kuasa. Menurut Anwar Ibrahim, ada projek untuk membantu Bumi Putra seperti Jana Wibawa. Kontraktor mesti Bumi Putra, tetapi ada juga China. Inilah sesuatu perkara yang betul-betul membuatkan kita terkejut kerana program Jana Wibawa sememangnya untuk membantu Bumi Putra, kontraktor Bumi Putra. Namun yang lebih membuatkan kita hairan ialah bagaimana ada juga China yang masuk dalam kontraktor atau masuk dalam Jana Wibawa ini. Itu sebabnya Anwar Ibrahim menyatakan bahawa beliau sebenarnya mahu mendapatkan semula dana yang telah disalah urus atau disalah takbir. Menurut Anwar lagi, dan kemudian kita akan lihat kontrak lain. Bukan sekarang ada bisik-bisik. Anthony Locke sebut projek di bawah Kementerian Pengangkutan, kata Anwar, merujuk kepada Menteri Pengangkutan Anthony Locke yang menghadiri kongres berkenaan selaku Setiausaha Agung DAP. Berucap di hadapan lebih 1.300 perwakilan parti, Anwar juga berkata, mungkin terdapat kontrak lain akan disemak di bawah Kementerian Dalam Negeri yang kini diterajui Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail selaku Menteri. Kita mesti fokus untuk membetulkan kesilapan ini. Bukan niat saya untuk mencungkil kesilapan, tetapi saya mahu mendapat semula dana, kata Anwar Ibrahim. Katanya sambil memetik contoh kontrak tabatan banjir di Johor dan Kelantan yang menyaksikan dana tambahan diperuntukkan selepas semakan. Dalam ucapannya, Anwar turut mempertahankan penglibatan kerajaan dengan hartawan Syed Mukhtar Al-Bukhari yang dikaitkan dengan skandal Jana Wibawa. Tidak seperti derma politik kepada Bersatu, Anwar berkata, kerajaan sebaliknya meneruskan inisiatif yang menguntungkan rakyat, termasuk mencapai persetujuan dengan Syed Mukhtar untuk memberi 30% keuntungan bernas kepada pesawah. Ini inisiatif adalah pilihan kita. Apa pilihan mereka? RM 200 juta masukkan dalam akaun parti dan entah yang lain saya belum tahu, kata Anwar Ibrahim. Sebenarnya saya tahu tapi saya belum hebahkan, kata Anwar Ibrahim. Kongres khas PKR sehari yang diadakan di Stadium Melawati Shah Alam
mengumpulkan pemimpin dan ahli parti menjelang pilihan raya negeri akan datang yang dijadwalkan pada bulan Jun ini. Bertemakan Malaysia Madani Pelaksanaan Idealisme, kongres itu diadakan bagi menggantikan kongres tahunan PKR yang ditangguhkan ke satu tarikh yang lain. Saudara-saudara sekalian, inilah satu pendedahan daripada Anwar Ibrahim yang kita memang tunggu-tunggu, yaitu pendedahan demi pendedahan berkaitan penyalahgunaan dana keuangan kerajaan dan juga apa sebabnya Anwar Ibrahim cungkil semua kesilapan-kesalahan yang terdahulu. Anwar Ibrahim menyatakan beliau mencungkil semua kesalahan itu adalah untuk mendapatkan dana projek yang disalah urus. Ikuti terus ulasan selepas ini.